Jadi kita kena buat perancangan, simpan kata hasil untuk menampung 7 tahun yang akan datang. Dia buat taksir, akhirnya dia dikeluarkan dan dilantik sebagai penasihat kerajaan, dilantik menjadi menteri keuangan, menteri pertanian, duduk di dalam istana sebagai orang besar. Ketika inilah datang adik-beradik dia, selama 12 orang, 13 orang datang adik-beradik dia. Datang, berpindah ke Mesir. Itu menjadi 12 buah Yahudi yang Nabi Musa bawa lagi daripada Fir'aun tu, 12 buah Yahudi di antara keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Itu yang orang Yahudi banyak masuk. Orang kata Bani Israel itu bertapak di bumi Mesir. Mereka ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab pada mereka, turunkan nabi. Banyak nabi-nabi lahir, tapi mereka banyak membunuh nabi. Jadi lahirnya, orang kata cerita bahawa Nabi Muhammad SAW akan lahir ini daripada kitab Taurat, daripada kitab Injil yang mereka sudah kenal. Sayyidina Umar bertanya kepada Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, bagaimana kamu kenal Muhammad? Dia kata, aku kenal Muhammad, lebih aku kenal anak aku. Aku kenal Muhammad, lebih aku kenal anak aku. Lebih aku kenal Muhammad daripada anakku. Lebih aku kenal dia daripada anakku. Kenal sungguh Nabi Muhammad SAW. Jadi mana cerita-cerita berkenaan dengan soal agama, soal tauhid ini telah pun terkandung dalam ajaran-ajaran nabi-nabi yang sebelum ini. Bangsa Yahudi sudah bergelar ahli kitab, sedangkan bangsa Arab ketika itu masih lagi ummi, yaitu orang yang tidak tahu membaca dan menulis dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang ketuhanan yang sebenar. Orang Yahudi dia dah ada pegangan. Sebab itu apapun maknanya dalam situasi contohnya sekarang ini, dalam situasi negara, dalam situasi antar bangsa sekarang ini, kita kena ada rasa sokongan dan simpati kepada mereka yang ada unsur tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi contoh, kita berhadapan dengan dunia hari ini yang beritanya cuba nak laga-lagakan umat Islam hari ini, dengan isu Wahabi, dengan isu Syiah, dengan isu Salafi, dengan isu apa semua ni, supaya kita ini bertelagak sesama. Yahudi dia tengok satu saja Islam. Yahudi nampak satu saja yang perlu dimusnahkan ialah kekuatan-kekuatan negara-negara yang mempunyai kekuatan persenjataan. Antaranya Iraq berjaya dilumpuhkan. Iraq, Syria yang anti kepada Amerika sedang cuba dilumpuhkan. Ini perebutan kuasa sebenarnya, mainan kuasa besar. Jadi di bawah isu yang menyebabkan orang Islam ini bertelagak. Jadi soal sekarang ini tumpukan kepada satu, ini adalah perancangan besar Yahudi, perancangan besar untuk menjahanamkan umat Islam. Iran, kalau kita tahu Syiah ke apa ke, itu nombor 2 untuk kita hadapi. Pertamanya Amerika, Yahudi yang sedang nak menjahanamkan umat Islam seluruh dunia. Mesti ada rasa simpati kepada Islam. Kalau kata dalam Islam ini ada ajaran Islam yang salah, yang apa semua, tapi kita tidak boleh meletakkan ianya lebih daripada orang kafir. Orang kafir itu kena letak lebih lagi, permusuhan. Nabi SAW ketika Rom dan Parsi bertemu berperang, kalah Rom. Nabi bersama dengan umat Islam di Mekah rasa sedih dengan kekalahan Rom. Kenapa? Sebab Rom itu antara agama yang dipegangnya ialah agama Nasrani. Rasa simpati sebab dia ada unsur agama Samawi di situ. Yang satu lagi Parsi adalah agama Majusi yang menyembah. Sebab itu dalam konteks hari ini kita lihat, jadi Yahudi cuba masuk sampai ke dalam, timbulkan isu yang menjadikan umat Islam itu lemah. Betul
melemahkanlah sesama. Antara yang melemahkan sebuah negara adalah perang. Bila perang, dia akan menyebabkan wang yang begitu banyak. Bila wang yang begitu banyak, dia terpaksa berhutang, dan hutang ini akan melemahkan sebuah negara. Dia nak pastikan lumpuh Syria, lumpuh Iran, lumpuh apa semua dan sebagainya, senang untuk dia menguasai. Sebab itu kalau dunia antarabangsa, persidangan, mazhab, semua syukuran, semua bincang, semua ketepikan dulu soal ini. Ketepikan dulu soal perbalahan dalaman kita tumpukan satu menghadapi Amerika, menghadapi Yahudi. Yang diketuai oleh Yusuf Al-Qaradawi. Dah bincanglah soal kita ketepikan dulu. Jangan ketengahkan soal-soal dalaman. Habis ni, okey, kita berbalah. Untuk berhadapan mana yang betul kita berhujah. Tapi untuk soal sekarang ini, hadapilah satu yang besar. Kerana ada rasa simpati kita. Walaupun kita kata Iran ke apa ke, mereka dibenarkan oleh Amerika, oleh Arab Saudi masuk untuk menunaikan fardu haji. Kalau orang kafir tak boleh masuk. Orang kafir tak boleh masuk. Jadi mana soal itu, soal perbalahan mazhab ke, firqah ke apa ke, itu kita kata pastikan jangan kita dimainkan oleh Amerika yang punya ada agenda yang besar. Sekali dia berkata Ustaz ni Syiah. Dia kata Ustaz ni Syiah. Itu kita kena faham. Sebab itu yang melemahkan kita. Jadi bila berlaku perbalahan begini, tabligh macam ni, kita sibuk. Wahabi, kita buat seminar, Wahabi betul tak betul, sibuk. Akhirnya kita tidak berhadapan dengan suatu benda yang besar. Iraq dah lumpuh, tak ada apa, habis. Syria, Libya, tinggal satu kuasa besar yang boleh lagi untuk diharapkan berhadapan dengan Amerika, Iran. Yang ini kita ada rasa seperti mana Nabi merasai bahawa simpatinya kepada Rom yang kalah. Jangan, inilah benteng kita. Jangan jadi sesuatu kepada mereka. Ini sampai barang pun boikot, apa pun semua boikot, akhir lumpuh. Lumpuhlah umat Islam seluruh. Sebab rasa simpati kita kepada ada, sebab kurang-kurangnya beriktikad ataupun mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan sebenar. Nabi SAW membenarkan kata-kata wanita Yahudi itu kerana maklumat tersebut diperolehi dari kitab Allah seperti Taurat. Sebab itulah Nabi SAW tidak segan dan tidak ragu untuk membenarkan kata-kata tersebut kerana ia bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW membenarkan apa yang diperkatakan oleh orang Yahudi tadi, wanita Yahudi tadi, sebab dia bersumberkan daripada kitab Taurat. Kitab itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam keadaan turun sekaligus, dibawa balik oleh Nabi Musa. Quran diturunkan secara beransur-ansur. Taurat ini diturunkan sekaligus. Dan wahyunya bersumberkan wahyu Allah. Walaupun dia datangnya dari mulut wanita Yahudi, suatu kaum yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai golongan yang akan sentiasa memusuhi Islam dan umatnya sepanjang zaman. Ini menunjukkan betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW dan betapa murninya ajaran Islam. Bahawa Islam mengajar agar penganutnya bersedia menerima kebenaran sekalipun kebenaran itu datangnya daripada musuh-musuh Islam sendiri. Ini kerana punca segala kebenaran itu ialah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Al-haqqu min rabbik fala takunna minal mumtarin. Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar yang datangnya dari Tuhanmu, yakni Allah. Oleh itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Jadi maknanya apa yang datang yang benar itu ia sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu soal akidah, soal keyakinan kita adalah merupakan sama di antara agama. Ketika itu tidak ada banyak penyelewengan seumpama sekarang. Sekarang ini memang banyak penyelewengan lah. Memang tak boleh nak pakai dah. Apa yang dibawa adalah Bible, apa yang dibawa oleh Yahudi memang tak boleh pakai. Tetapi apa yang dibawa ketika zaman yang Nabi ada ini adalah banyak kebenaran. Oleh kerana permusuhan yang kuat, tidak boleh menerima Nabi SAW itu adalah daripada bangsa Arab. Jadi mereka tidak mahu menerima.
Sebab itu ketika dakwah Nabi SAW di kota Mekah, Nabi berdakwah, setiap mari datang bulan haji, Nabi akan berdakwah daripada satu kemah ke satu kemah, sampai ke kemah Khazraj. Nabi tanya, kamu Khazraj yang baik ataupun dekat dengan Yahudi ataupun tidak? Jadi bila orang Khazraj itu mengatakan kami dekat dengan orang Yahudi, kalau dekat dengan Yahudi, aku nak cerita sikit. Jadi dia semakin nak cerita kepada orang Khazraj yang hampir dengan orang Yahudi. Ada orang Arab di Madinah ini yang jauh, yang perang, tetapi ada yang duduk dekat-dekat sekampung, duduk, dan mereka tahu dan dengar perkabaran-perkabaran daripada Taurat. Apa yang kitab yang dibaca oleh orang Yahudi itu mereka dengar, mereka faham. Orang Yahudi ini tengah tunggu Nabi dia, sekian-sekian, sifatnya sekian-sekian. Jadi yang ni dia nak cerita. Dan bila Nabi SAW cerita, barulah orang Khazraj ni nampak, oh ini rupanya Nabi yang sedang ditunggu oleh orang-orang Yahudi Madinah. Ini dia orang ni rupanya. Ada dah depan kita. Sebab itu mereka dahulu mengambil kesempatan untuk beriman. Sesuai pula ini bangsa Arab. Buat perjanjian Aqabah 1, datang pula Aqabah 2. Sebab melihat bahawa mereka hampir, dan perkabaran Nabi itu telah pun ada pada mereka kerana mendengar berita-berita daripada Yahudi. Selain bersedia menerima kebenaran walaupun datangnya dari musuh, terdapat juga pengajaran dari peristiwa Nabi SAW membenarkan kata-kata Yahudi itu, yaitu Nabi menjadikan doa di penghujung tasyahud akhir setiap solatnya dengan doa minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur, azab neraka, dan juga pancaroba kehidupan, fitnah ketika menghadapi maut dan seterusnya, fitnah dajjal. Jadi satu keyakinan kita ialah selepas mati ini akan ada azab kubur. Tak boleh lari kita. Bila masa lah kalau kita mati, maknanya mati itu perpindahan daripada satu alam ke satu alam saja. Maknanya mati itu kita sudah masuk alam yang lain. Sama dengan kehidupan kita begini. Rasa panasnya, rasa sejuknya, rasa apa sama je. Cuma kehidupan kita itu sudah berada di alam yang lain. Alam barzah itu sudah menjadi alam nyata pada kita. Bukan tunggu kita tidur lama dah. Disabut nyawa tu, kita dah tahu kita dah berada di alam yang lain. Malaikat Israel bawa naik ke langit berjumpa Allah Subhanahu wa taala, nak tunjukkan bahawa roh kita telah pun dicabut. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli syurga akan dibawa dulu jalan di syurga ni. Bawa dulu jalan sementara jenazah sedang diuruskan, jasad kita sedang diuruskan. Dan bila sampai nak selesai, turun balik, roh duduk di antara kain kapan dengan jasad. Kita nampak, kita lihat siapa saja yang ada dalam rumah. Kita bercakap tapi orang tak dengar. Barulah kita tahu bahawa ketika itu alam barzah itu telah menjadi alam nyata pada kita. Sekarang ni alam nyata di dunia. Tapi alam yang kita cerita itu tak nampak. Bila nampak, mati. Selepas mati itu, alam itu akan jadi alam nyata. Nyatalah pada kita. Habislah. Iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Bila matinya anak Adam, habis terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Sedekatin jariyatin, sedekah jariahnya di atas dunia, infak dia, atau ilmin yang ta'abi, ataupun ilmu yang memberi manfaat, waladin salihin yadumulah, ataupun anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada 2 ibu bapa. Tak ada boleh amalan dah. Itu kalau dalam kubur masih lagi ada boleh tolong kita. Saham kita di atas dunia ni boleh tolong lagi. Ada sedekah kita, ada semua boleh tolong lagi. Tapi dah habis dah, kita dibangunkan nanti di hari akhirat. Tak ada dah yang nak boleh tolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan kira amalan kebajikan kita, sama ada kebajikan ataupun amalan maksiat kita ni sekecil-kecil, walaupun seberat, orang kata telur kutu lah katakan, timbang tak nampak apa-apa, tapi Allah ada mekanisme nak kira.
amalan kita itu walaupun sebesar abu